Antara paparan menarik hari ini, Lim Guan Eng mulakan prosiding saman terhadap Dr. Siti Mastura. Kuat desas-desus Hamzah akan disingkir, Muhyiddin jadi ketua pembangkang. Sokongan ahli parlimen bersatu matikan desas-desus pertukaran kerajaan. Pemimpin tidak hiraukan orang bawah. Raja Jordan Raja Abdullah II pada Sabtu berkenan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di luar sidang kemuncak tergempar Liga Arab dan negara Islam mengenai Palestin. Kedua-dua pihak membincangkan usaha untuk menghentikan perang di Gaza. Perdana Menteri berkata pertemuan beliau bersama Raja Abdullah II berlangsung dalam suasana penuh santai dan harmoni. Katanya, pertemuan itu juga membibitkan lagi peluang kerjasama dua hala Malaysia-Jordan selain jawatan peringkat tertinggi kedua-dua negara pada 2024 dan kerjasama sektor swasta khususnya teknologi drone dan kerjasama ketenteraan. Kami turut membincangkan keperluan untuk menangani ketegangan di tebing barat dan Baitul Maqdis, terutamanya serangan oleh pendatang Israel terhadap penduduk Palestin. Kata Anwar lagi, pertemuan itu antara lain membincangkan usaha untuk menghentikan perang di Gaza selain membincangkan mengenai krisis kemanusiaan yang menjejaskan penduduk yang tidak bersalah di rantau itu. Pengerusi DAP, Lim Guan Eng, memulakan tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas, Dr. Siti Mastura Mohamad yang didakwa mengaitkan keluarga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu dengan cimpeng dan bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Guan Eng dalam kenyataan berkata ucapan Mastura itu didakwa dilakukan dalam satu ceramah di Kemaman, Terengganu pada 4 November lalu. Katanya beliau sudah melantik Peguam Datuk Sangkara Narayanan Naik sebagai peguam bagi memulakan prosiding terhadap Siti Mastura. Beliau berkata tindakan itu dilakukan kerana Siti Mastura didakwa menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina sekaligus membabitkan unsur perkauman dan ekstremis. Guan Eng sebelum ini memberi tempoh 48 jam yang berakhir Khamis kepada Siti Mastura supaya membuktikan dakwaannya itu. Ahli Parlimen Bukit Bendera, Sherlina Abdul Rashid membuat aduan di Balai Polis Brickfield berhubung perkara itu. Katanya tindakan Siti Mastura itu disifatkan seperti tidak bertanggungjawab, malah tiada penyesalan daripadanya kerana membuat ucapan kebencian yang penuh dengan pembohongan, keterlaluan, perkauman dan ekstremis. Dia juga enggan menunjukkan bukti mengenai hubungan kekeluargaan yang didakwa dan tidak menarik balik kenyataan atau memohon maaf atas pembohongan, keterlaluan dan fitnah jahatnya. Terdahulu melalui video berdurasi 46 minit 51 saat itu, Siti Mastura dalam satu majlis dirakam mendakwa pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng adalah sepupu kepada Ketua Parti Komunis Melayu, Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura juga dalam rakaman itu mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guan Eng dengan ahli Parlimen Seputih, Teresa Kok. Malah Siti Mastura juga mendakwa pemimpin DAP termasuk Setiausaha Agung DAP dan Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, naib pengurusi kebangsaan DAP dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan komen Ahli Parlimen Beruas, Nieko Ham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Katanya, penyokong PAS dilihat tidak peduli bahawa dia melakukan pembohongan atau membuat kenyataan berbau perkauman dan ekstremis selagi ia menentang pemimpin DAP. Justru saya menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Widi Yassin menyatakan pendirian mereka secara terbuka mengenai pembohongan, keterlaluan dan fitnah Siti Mastura ini. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sepatutnya memimpin pembangkang dan menjadi ketua pembangkang di Parlimen. Veteran UMNO Syahid Samad berpendapat Muhyiddin akan benar-benar dapat memimpin Ahli Parlimen Perikatan Nasional sekiranya dia memegang jawatan itu yang ketika ini dipegang Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Syahid melontarkan cadangan itu selepas tindakan 4 Ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Kuala Musang dan Zahari Kecik Jeli. Syahid berkata pimpinan tertinggi PAS dan Bersatu seakan-akan tidak melihat Parlimen sebagai institusi paling penting dalam sistem politik negara. Katanya, bagi saya inilah satu kelemahan PN sehingga membuka ruang kepada ahli-ahli Parlimen mereka berahli sokongan mereka. Kepimpinan politik bukan hanya di peringkat parti, kepimpinan itu juga perlu dilihat dan dirasai dalam Parlimen. Syahid berkata lagi, sistem Parlimen di Malaysia mengiktiraf penyertaan pembangkang menerusi jawatan Ketua Pembangkang. Jawatan itu disertakan dengan allowance dan pejabat
serta diberi keutamaan dalam perbahasan untuk orang undang-undang yang penting. Oleh itu, bekas Ketua UMNO Johor Bahru itu berpendapat kehadiran Muhyiddin sebagai Ketua PN di barisan hadapan perang politik di Dewan Rakyat akan meningkatkan motivasi ahli Parlimen Pembangkang. Katanya, saya pasti mereka ahli Parlimen Pembangkang tidak sempat rapat dan tidak beberapa kenal sangat dengan Muhyiddin selaku pemimpin tertinggi parti mereka. Dengan menjadikan UMNO sebagai contoh, Syahir berkata kecelaruan berlaku apabila Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan jawatan itu kepada Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Menurutnya, ia juga menjadi punca berlaku pertembungan dalam UMNO, khususnya membabitkan ahli parlimen dan parti. Katanya kesudahannya Muhyiddin lantik Ismail ketika itu, naib Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri, akhirnya jadi Perdana Menteri ke-9. Sementara itu, naib Presiden Amanah Adil Zahari berkata, tindakan 4 ahli parlimen itu menyokong Anwar bukanlah satu kesalahan. Adli berkata penubuhan kerajaan perpaduan adalah untuk menyatukan tenang dalam menangani cabaran ekonomi dan sosial pasca wabak COVID-19. Katanya, kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Bahkan kita juga boleh sahaja menerima sokongan dari Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Presiden terbuka kita meminimkan pembalahan, memperkasakan kerajaan perpaduan dan menyediakan peluang untuk semua pihak bergabung demi kerajaan. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan parti itu berkemungkinan menampilkan calon langsung pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang akan diadakan 2 Disember ini. Kaedah sama menurut Presiden UMNO itu pernah dilakukan BN pada pilihan raya tertentu sebelum ini, iaitu calon dipilih tanpa melihat kepada hierarki jawatan dalam parti dan ia diterima dengan baik. PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid daripada Perikatan Nasional di kerusi itu pada PRU15 selepas pihak penpetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika tempoh berkempen. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRK Parlimen Kemaman diadakan 2 Disember dan hari penamaan calon pada 18 November, manakala hari pengundian awal pada 28 November. Ahmad Zahid berkata, bagi beliau apa yang penting bukan hanya kemenangan untuk PRK itu, tetapi sekurang-kurangnya majoriti undi seteru politik boleh dikurangkan. Katanya itu adalah indikasi kepada kejayaan yang akan kita mulakan di Kemaman. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata beliau komited untuk merealisasikan resolusi-resolusi yang dicapai pada pemukiman yang disertai ahli jawatan kuasa seluruh Biro Politik UMNO Kedah. Katanya, saya yakin kita mempunyai tempoh 36 bulan dari sekarang untuk persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-16. Walaupun mungkin agak terlalu awal, tapi kita mesti mengambil beberapa tindakan terutamanya dalam penyatuan pemikiran kepimpinan di peringkat negeri, bahagian dan cawangan. Langkah yang dilakukan ini insya-Allah akan diikuti negeri lain dan beberapa kaedah untuk struktur organisasi di peringkat jentera. Pelaksanaan pilihan raya juga akan dirombak dan insya-Allah kita akan memulakan PRK Kemaman ini. Satu demi satu sokongan ahli Parlimen Pembangkang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi indikasi kepimpinan Perdana Menteri itu yang baru hendak mencapai umur setahun mempunyai kredibiliti tersendiri dan diyakini dalam membela nasib rakyat. Ia juga secara tidak langsung mematahkan desas-desus pertukaran kerajaan. Kononnya Hayat Kerajaan Perpaduan yang dibentuk hasil keputusan pilihan raya umum ke-15 November tahun lepas itu akan berakhir dalam masa terdekat. Dengan sokongan terbaru 4 ahli Parlimen bersatu kepada Perdana Menteri, blok kerajaan kini mempunyai 151 daripada 222 kerusi, jumlah selesa 2/3 di Dewan Rakyat. Penganalisis politik Profesor Dr. Silva Murugap Pandian berkata perubahan ini berlaku berkemungkinan beralaskan keyakinan mereka yang merasakan sokongan perlu diberikan bagi membolehkan segala agenda dan polisi yang dirancang kerajaan persekutuan dapat diteruskan. Ia juga menurutnya memberikan satu bentuk legitimasi moral dan politik kepada Anwar untuk memastikan apa yang beliau lakukan dapat disusuli dalam tindakan yang baik dengan sokongan kepimpinan bukan sahaja dalam kerajaan tapi juga beberapa pemimpin pembangkang. Katanya pada waktu sama, ahli-ahli parlimen ini dapat terus menggiatkan perkhidmatan dan perkara yang perlu dilakukan kepada pengundi mereka. Kesemua 4 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Anwar ialah Muhammad Azizi Abu Naim Kuala Musak, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan dan Zahari Kecik Jelik. Malah menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, seperti dilaporkan, lebih ramai ahli parlimen pembangkang dijangka akan mengekori jejak langkah sama dalam masa terdekat. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi bersetuju dengan perkembangan terbaru ini, menyifatkan segala propaganda dan persepsi dimainkan setengah pihak kononnya kerajaan tidak stabil adalah tidak benar. Katanya, saya kira pernyataan sokongan ini juga
Sesuatu yang ikhlas daripada seorang wakil rakyat yang prihatin terhadap kawasan diwakili dan tidak bersifat mementingkan diri sendiri. Beliau juga percaya habuan yang diadakan diberikan kepada ahli parlimen yang memberi sokongan itu sebenarnya membentuk peruntukan kepada kawasan diwakili supaya mereka digunakan untuk kesenangan penduduk di kawasan mereka. Katanya bukannya untuk ahli parlimen itu sendiri sebab mereka sudah dibayar gaji, allowance dan sebagainya. Tetapi kena ingat, walaupun peruntukan tidak diberikan kepada ahli parlimen, ada agensi kerajaan pusat yang sebenarnya boleh juga memberikan mekanisme bantuan kepada rakyat. Seorang lagi penganalisis politik, Dr. Noor Ada Kipli percaya sokongan itu diberikan dengan kerelaan hati untuk memastikan kepentingan rakyat yang diwakili serta menyokong untuk pembangunan negara. Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Dasar Universiti Teknologi Mara, Sarawak itu berkata, keputusan ini juga sudah pasti difikir masak-masak memandangkan ia sudah tentu mempunyai implikasi terhadap kedudukan mereka di dalam parti. Katanya sokongan ini juga pastinya berasaskan kepada inisiatif kerajaan yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat di negara ini secara keseluruhannya. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim, salah seorang daripada 4 ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menegaskan keputusannya dibuat demi kepentingan pengundi kawasan yang diwakilinya. Muhammad Azizi yang sebelum ini berdiam diri di tengah-tengah persoalan yang tercetus kerana tindakannya itu, berkata 5 pemimpin tertinggi bersatu telah menghubunginya. Katanya 5 pemimpin tertinggi bersatu telah menghubungi saya termasuk Presiden Parti, tetapi saya tidak bersedia untuk menjelaskan butiran panggilan itu. Saya menerima panggilan mereka selepas 4 tahun menyertai parti itu. Azizi menyatakan kesediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan akibat atas keputusannya itu. Katanya saya membuat keputusan ini untuk kepentingan rakyat di kawasan saya. Saya harap pengundi faham dan saya serahkan kepada mereka untuk menilai saya kerana kehadiran saya di parlimen juga adalah atas kepercayaan mereka. Azizi juga menegaskan bahawa walaupun dia telah meminta untuk menukar tempat duduknya di Dewan Rakyat bersama 3 lagi ahli parlimen bersatu, namun dia akan kekal menjadi sebahagian daripada wakil pembangkang. Selain Azizi, 3 lagi ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar ialah Zahri Kecik Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Suhaili Abdul Rahman Labuat. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, parti itu akan membuat laporan kepada polis dan SPRM mendakwa terdapat unsur sogokan dan ugutan untuk mendapatkan ahli parlimen partinya mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Iskandar dan Suhaili masing-masing telah digantung daripada Bersatu selama 4 tahun dan 6 tahun oleh Lembaga Disiplin Parti. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.